الله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, pengurus, ahli jawatan kuasa, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, datuk datin, tuan puan, hadirin hadirat, semua tetamu Allah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita masih lagi diberikan pelbagai kenikmatan, pelbagai kebaikan. Hanya dengan bersyukur datangnya sikap menghargai pemberian. Hanya dengan bersyukur Allah akan kekal dan tambahkan kenikmatan. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan golongan yang sedikit, iaitu golongan yang sentiasa bersyukur. Pada malam ini kita nak sambung pembincangan sirah kita daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dan pada malam ini kita nak membaca berkenaan tentang tajuk Perang Tabuk. Sebelum daripada ini kita telah baca berkenaan tentang perjanjian Hudaibiyah, kita telah baca pelbagai kisah dan cerita. Kali ini kita nak sambung berkenaan tentang kisah peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk adalah peperangan terakhir yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun selepas perang Tabuk ada beberapa ekspedisi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan, tetapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pimpin, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketuai, yang terakhir adalah peperangan Tabuk. Maka penulis buku dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum membawakan tajuk berkenaan tentang peperangan Tabuk. Kenapa berlakunya perang Tabuk? Selepas daripada jatuhnya jatuhnya pada waktu itu Quraisy di kalangan pemimpin-pemimpin Mekah, dan kita tahu Quraisy adalah antara kabilah yang paling dominan daripada sekalian kabilah-kabilah Arab yang lain. Yang paling besar pada waktu itu adalah kabilah Quraisy yang terdiri daripada 14 banu. Kita tahu orang Arab dia susah nak bersatu. Dia susah pada waktu itu nak bersatu pada zaman tersebut. Maka mereka pada waktu itu terbahagi kepada begitu banyak pecahan, dan pada waktu itu mereka akan ikut pandangan ketua masing-masing, diikut ketua kabilah. Itu adalah masyarakat Arab pada waktu itu. Maka daripada banyak-banyak kabilah yang paling kuat pada zaman itu adalah Quraisy, yang merangkumi lebih daripada 14 banu. Ada Banu Makhzum, keluarga Abu Jahal, ada Banu Hashim, keluarga Nabi, ada Banu Adi, keluarga Umar bin Khattab, ada Banu Saham, ada Banu Taim, keluarga Abu Bakar. Maka mereka mempunyai banyak pada waktu itu pecahan-pecahan keluarga. Lalu apabila jatuh sahaja Quraisy pada waktu itu jatuh ke tangan Nabi SAW, Mekah jatuh ke tangan Nabi, dan pada waktu itu penduduk Mekah beriman kepada Nabi SAW, maka meletusnya perang Hawazin, di mana orang-orang Arab sekeliling Mekah mereka tak puas hati dengan kemenangan Islam. Berlaku perang Hawazin. Dan selepas daripada perang Hawazin, kita nampak lebih ramai masyarakat Arab pada waktu itu memeluk Islam. Namun sekitar daripada tanah Arab ada kuasa-kuasa besar yang dah lama memerintah, dan mereka risau dengan penyatuan bangsa Arab di bawah Islam, di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata penulis buku, selepas daripada penaklukan kota Mekah, sebab bila kota Mekah jatuh je, bila kabilah Arab yang paling kuat masuk Islam, kabilah Quraisy,
Maka turunnya ayat daripada surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia bangsa Arab yang lain mula berbondong-bondong masuk Islam. Sebab sebelum ni mereka tak masuk Islam sebab mereka bergantung kepada Quraisy. Quraisy adalah dominan daripada kalangan mereka. Selagi mana Quraisy tak masuk Islam, banyak kabilah Arab tak masuk Islam. Tapi bila Quraisy masuk Islam, maka pada waktu itu banyak kabilah Arab masuk Islam. Maka kata penulis buku, selepas daripada jatuhnya kota Mekah dan pada waktu itu masuk sahaja orang-orang Arab ke dalam Islam, maka Nabi SAW nampak inilah waktu yang sesuai untuk menuntut balas atas kematian sahabat Nabi. Sahabat Nabi pernah kena bunuh. Siapakah yang kena bunuh? Yang kena bunuh adalah Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Seorang sahabat Nabi kena bunuh dengan gubernur Rom, dengan menteri Rom. Bila beliau kena bunuh? Beliau kena bunuh pada tahun 7 Hijrah. Pada tahun 7 Hijrah kan kita dengar Nabi banyak hantar surat. Lalu orang yang bawa surat tak boleh dibunuh. Samalah macam zaman kita. Zaman kita contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duta-duta, wakil negara-negara. Maka pada waktu itu walaupun diputuskan hubungan macam mana sekalipun tak boleh dibunuh. Ada perjanjian seperti itu. Maka daripada zaman dulu orang yang bawa surat tak boleh dibunuh. Tetapi salah seorang daripada gubernur Rom yang bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, Raja Ghassan yang mewakili Raja Rom, dia telah bunuh seorang sahabat Nabi SAW yang membawa surat membunuh duta Nabi yang bernama Harith bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu. Maka bila dia bunuh, di situ meletusnya perang Mu'tah. Nabi hantar tentera 3,000, tetapi perlu berhadapan dengan 200,000 tentera musuh. Tetapi Nabi SAW masih tidak lupa atas apa yang berlaku kepada Harith bin Umair Al-Azdi. Maka kata penulis buku, Nabi SAW telah pada waktu itu menghantar tentera, mempersiapkan tentera. Lagi-lagi Nabi SAW telah mendengar tentera Rom datang nak menyerang Madinah. Sebab orang Rom dapat daripada intel maklumat dia, bangsa Arab hampir keseluruhan dah masuk Islam. Lalu ini menjadi ancaman kepada mereka. Mereka pada waktu itu menguasai Syam yang merupakan wilayah mereka. Mereka menguasai Iraq yang merupakan wilayah mereka. Maka pada waktu itu bangsa Rom, mereka mula rasa terancam dengan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang semakin ramai masuk Islam. Maka kata penulis buku, Nabi SAW dapat maklumat yang Kaisar Raja Rom telah menyiapkan bala tentera yang besar pada waktu itu untuk menyerang Madinah. Dan kita daripada selepas perang Ahzab kita nampak Nabi SAW mempunyai maklumat intel yang cukup power, sangat hebat. Kalau kita membaca tentang maghazi, tentang peperangan Nabi SAW boleh dapat maklumat bila tentera musuh membuat persiapan nak menyerang Madinah, lalu pada waktu itu Nabi akan serang mereka dahulu sebelum mereka menyerang Nabi SAW. Itu maklumat yang Nabi ada. Daripada kabilah-kabilah kecil yang Nabi ada pakatan, daripada kumpulan-kumpulan kecil yang pada waktu itu berenang bawah Nabi, Nabi mempunyai maklumat tersebut. Lalu Nabi mempunyai perisikan yang cukup bagus daripada kalangan-kalangan kabilah bangsa Arab. Dan ini bermula selepas daripada perang Ahzab. Sebab dalam perang Ahzab, bila Nabi SAW nampak kanak-kanak dan wanita Madinah ketakutan akibat daripada ancaman Yahudi Banu Quraizah, maka semenjak itu kalau kita baca dalam sirah, Nabi SAW berjanji tidak lagi ada musuh yang menyerang Madinah. Lalu daripada sini kita nampak pentingnya maklumat perisikan. Dan maklumat perisikan yang Nabi dapat, jangan kita salah faham daripada Jibril ataupun sebagainya, tidak. Semuanya daripada kumpulan-kumpulan perisik yang Nabi SAW lantik. Lalu daripada sini kita belajar
Antara kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal musuh baginda sebelum sempat musuh menyerang baginda. Sebab itu selepas daripada Ahzab banyak peperangan berlaku, Nabi bawa perang itu di tempat musuh sebelum sempat musuh menyerang Madinah. Perang Khaybar contohnya, orang Yahudi baru nak kumpul tentera, Nabi dah sampai ke Khaybar. Dalam peperangan Khaybar, orang-orang Ghatfan nak bantu orang Yahudi, Nabi bawa tentera ke arah Ghatfan, maka pada waktu itu mereka batalkan niat mereka nak membantu Yahudi. Maka ini antara kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal musuh baginda supaya mereka tak membawa perang ke Madinah, sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa perang ke mereka, termasuklah Tabuk. Lalu sebab itu selepas daripada perang Ahzab, Nabi dah tak gunakan sistem bertahan. Sebab Nabi nampak itu tidak baik untuk wanita dan kanak-kanak yang tak berdosa. Maka selepas daripada perang Ahzab, musuh kumpul je kekuatan, Nabi bawa tentera ke arah mereka. Perang mesti berlaku di tempat mereka. Maka kata penulis buku, bila Nabi SAW dapat maklumat orang Rom mula kumpulkan tentera, dan pada waktu itu orang Rom mula membawa tentera untuk datang ke Madinah, maka kata penulis buku, Nabi SAW telah kumpulkan para sahabat. Nabi telah kumpulkan para sahabat, dan pada waktu itu Nabi SAW buat pertama kalinya Nabi terangkan kepada mereka yang pada waktu itu kita akan bergerak menuju ke Rom, menuju ke Tabuk, yang merupakan sempadan yang sangat dekat dengan Rom. Kemudian penulis buku membawakan kepada kita gambaran ketakutan, kerisauan di Madinah bila nak berperang dengan Rom. Bukan senang nak berperang dengan Rom. Rom istilahnya, contohnya nak berperang dengan Rusia, macam mana? Ataupun nak berperang dengan Amerika, bagaimana? Kuasa besar dunia pada waktu itu. Nak berperang dengan contohnya China, kuasa besar dunia dan sebagainya. Maka diceritakan di sini beberapa kisah tentang gambaran kerisauan para sahabat ketika mana mereka dapat tahu Rom nak serang Madinah. Maka ada sebuah kisah yang dinukilkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, kami pernah bergilir dengan seorang jiran kami, yang mana kami bergilir untuk belajar ilmu. Kalaulah pada waktu itu dia pergi belajar daripada Nabi, dia kena kongsikan maklumat dengan Umar. Dan kalaulah Umar bin Khattab pergi belajar dengan Nabi, Umar bin Khattab akan kongsikan dengan jiran dia. Pernah satu ketika sahabat Ansar dia, teman jiran dia, pada waktu itu telah ketuk rumah Umar bin Khattab dengan begitu kuat dalam waktu yang tak sesuai. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu risau. Lalu Umar bin Khattab berkata, adakah tentera Raja Rom telah sampai ke Madinah? Maka sahabat dia kata, bukan, peristiwa lain. Tapi daripada sini gambaran yang nak diberikan adalah bahawa masing-masing daripada kalangan para sahabat telah risau, telah bersedia untuk berperang melawan Rom beberapa minggu, beberapa hari sebelum pergerakan tentera Tabuk. Itu gambaran kerisauan. Contohlah kita bayangkan kalau kita nak berperang contohnya dengan Rusia, moga Allah jauhkan, bagaimana kerisauan, ketakutan. Maka keadaan itu telah berlaku di Madinah sebelum peperangan Tabuk. Sebab itu kata penulis buku, kisah Umar bin Khattab ini menunjukkan betapa gentingnya suasana Madinah ketika itu yang perlu dihadapi oleh orang Islam berkenaan ancaman Rom. Lalu ini keadaan para sahabat, sebab mereka kena bersedia melawan Rom. Mereka dah biasa lawan orang Arab, tetapi ini berbeza nak lawan Rom buat kali kedua selepas daripada peperangan Mu'tah setahun sebelum itu pada tahun yang ke-8 Hijrah. Maka Nabi SAW ketika mana membuat persiapan nak melawan Rom, Nabi menghadapi banyak situasi, bukan mudah. Yang pertama, perjalanan dia jauh, 20 hari berjalan, 20 hari pergi, perjalanan yang jauh. Yang kedua, pada waktu itu ini adalah waktu nak menuai kurma. Kalau tak tuai kurma sekarang, kurma busuk.
Kalau kurma busuk, maka sia-sia pada waktu itu setahun para sahabat punya usaha. Sebab penduduk Madinah, mereka tanam kurma. Lalu mereka tanam kurma sewaktu perang Tabuk adalah waktu untuk tuai kurma. Waktu dia. Tapi kalau mereka ikut Nabi, mereka tak tuai kurma, pada waktu itu kurma tersebut akan jadi busuk. Kalau busuk, sia-sia usaha mereka selama setahun. Itu ujian Nabi dan para sahabat. Yang ketiga, bukan sekadar pada waktu itu kalau pergi dalam perang Tabuk, kurma mereka akan busuk. Kurma, kalau kita lihat macam zaman sekarang, satu orang dia mungkin ada 300 pokok, satu orang mungkin ada beribu pokok. Lalu dia bukan macam istilah pemahaman kita, alah tak apalah satu dua pokok busuk. Bukan macam tu. Ada orang mungkin pokok dia beribu-ribu, pada waktu tu akan busuk. Sebab dia ikut Nabi SAW dalam peperangan Tabuk. Sebab semua yang sihat mesti kena ikut dalam peperangan Tabuk. Maka itu ujian yang kedua. Ujian yang ketiga pada waktu itu adalah musim kemarau. Musim kemarau. Maka banyak lagi ujian-ujian yang lain. Kata penulis buku, inilah ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabat. Perjalanan jauh 20 hari. Saya baru balik daripada bawa keluarga ke Hat Nyai. Kan sekarang ni semua orang pergi Hat Nyai. Mak saya pun dia sibuk nak pergi Hat Nyai. Lalu baru-baru ni kami pergi satu keluarga, satu bas dalam 22 orang. Lalu balik daripada Hat Nyai demam terus. Sebab pergi naik bas, kemudian balik naik bas, lalu demam. Ni baru elok demam. Sampai hari Isnin malam Selasa, semalam saya demam terus. Itu baru satu hari perjalanan. Bayangkan para sahabat perlu melalui 20 hari perjalanan pergi, 20 hari perjalanan balik dalam musim kemarau. Maka ini adalah ujian untuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kata penulis buku, maka Nabi SAW buat pertama kalinya telah maklumkan kepada para sahabat tentang hala tuju pasukan tentera. Sebelum ini Nabi SAW tak pernah terang kepada pasukan tentera kat mana Nabi nak pergi. Itu cara, itu style Nabi. Nabi akan kata sahabat-sahabat siap, sahabat-sahabat pun siap, maka Nabi yang akan bawa ke mana nak pergi. Nabi tak pernah cerita tentang hala tuju tempat ke mana, sebab Nabi tak nak rahsia bocor. Makan zaman kita benda yang macam mana sekalipun orang bocorkan. Dan ini adalah isu iman. Isu iman. Orang yang mana diberikan amanah kepercayaan, dia tak sepatutnya bocorkan sesuatu. Kadang-kala mesyuarat belum habis dah dibocorkan. Pada waktu tu tak tahu apa tujuan. Mungkin nak dapat banyak share, banyak like, banyak perhatian. Kadang-kala meeting belum habis dah dibocorkan. Kadang-kala keputusan belum keluar dah dibocorkan. Ini adalah isu iman. Orang yang iman, maka pada waktu itu dia akan amanah. Orang yang amanah, dia tidak akan bocorkan isi kandungan dalam sesuatu perjumpaan ataupun pertemuan dan sebagainya. Maka Nabi SAW dalam mana-mana perang, Nabi tak pernah cerita pada para sahabat nak pergi mana. Dalam perang Badar, Nabi tak pernah cerita. Dalam perang Uhud, jelas sebab musuh dah sampai ke Uhud, maka memang Nabi nak pergi ke Uhud. Tapi dalam banyak peperangan, Nabi tak pernah cerita ke mana nak pergi. Itu adalah antara salah satu strategi Nabi SAW. Para sahabat buat persiapan dan para sahabat akan ikut Nabi SAW. Namun dalam peperangan Rom, kata penulis buku, kerana jauhnya perjalanan, banyaknya persiapan, kali pertama Nabi SAW terangkan kepada para sahabat, kita akan menuju ke Tabuk. Lalu daripada sini kita nampak kadang-kala strategi perlu berubah kalaulah pada waktu itu bergantung kepada suasana. Maka Nabi SAW pada waktu itu maklumkan kepada para sahabat berkenaan tentang hala tuju, yang mana Nabi SAW nak pergi ke Tabuk. Dan sebelum tentera Islam keluar, berita dah sampai yang tentera Rom telah sampai ke Balqa. Balqa lebih kurang area Jordan zaman kita, lebih kurang area Mu'tah zaman kita. Lalu berita dah sampai
tentera Rom dah sampai ke Balqa. Maka Nabi SAW terpaksa segerakan pada waktu itu persediaan tentera. Maka berapakah jumlah tentera yang Nabi berjaya kumpulkan? Nabi SAW berjaya kumpulkan 30,000 tentera. 30,000 tentera. Namun 30,000 tentera, masalahnya adalah pada logistik, pada binatang tunggangan dan binatang yang pada waktu itu nak membawa bekalan. Maka kata penulis buku, walaupun setelah begitu ramai sahabat yang sedekah, seperti Abdul Rahman bin Auf, dia sedekah begitu banyak. Uthman bin Affan, dia support 1/3 daripada 10,000 tentera. Bayangkan dia support 10,000 tentera punya kenderaan dan sebagainya. Maka kata penulis buku, tetap pada peperangan ini tentera Islam terpaksa berkongsi satu tunggangan untuk 18 orang lebih kurang. Bergili-gili. Satu binatang mereka berkongsi 18 orang. Seorang menunggang, 17 orang kena jalan kaki. Gile, orang kedua menunggang, baki 17 orang kena berjalan kaki. Maka sebab itulah peperangan ini dikenali sebagai Jaishul Usrah, angkatan tentera yang penuh dengan kesusahan. Daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat adalah, walaupun dengan kemenangan demi kemenangan yang Nabi SAW dapat, kemenangan waktu pembukaan kota Mekah, kemenangan dalam banyak peperangan yang lain, sebenarnya berlakunya peperangan Tabuk adalah ingatan kepada kita bahawa setiap kesenangan pasti akan datangnya kesusahan, ataupun setiap kesusahan pasti akan datangnya kesenangan. Maka para sahabat menang dalam pembukaan kota Mekah. Para sahabat menang ketika mana peperangan Hunain. Para sahabat mereka berjaya mengekang tentera ketika mana peperangan Taif. Tapi bila perang Tabuk, kembali menghadapi isu pada waktu itu pelbagai ujian, kesukaran dan kesusahan. Dan ini berkekalan sehinggalah Nabi SAW wafat. Maka sebenarnya dalam kehidupan kita pun adalah sama. Kalaulah kita rasa hidup kita langsung tak pernah kena uji, maka kita silap. Kalaulah kita rasa dulu Allah dah uji, sekarang ini kenapa Allah masih uji, kita silap. Sebenarnya dalam kehidupan berterusan silih ganti ujian dan pada waktu itu bantuan. Dia tak pernah habis. Cumanya bila kita kena uji, Allah suruh kita untuk wasta'inu bis sabri wassalah. Bila kita kena uji, tenangkan diri pada waktu itu dengan sabar dan salat. Pada waktu itu tenangkan diri, berhenti seketika, komakan perjalanan kita seketika, jangan terburu-buru membuat keputusan, dengan sabar. Maka Nabi SAW beberapa tahun sebelum tu kemudahan-kemudahan. Dalam kota Mekah menang, lawan Hawazin menang, kota Taif menang, banyak kemenangan, harta rampasan sampai puluh ribu dalam peperangan Hunain, dalam peperangan Hawazin. Akan tetapi bila perang Tabuk setahun selepas itu diuji kembali, yang mana pada waktu itu Nabi SAW terpaksa melihat pada sahabat rosak kurma mereka, rosak kurma pada sahabat, sebab mereka utamakan Nabi banding dengan kurma mereka. Pada waktu itu mereka tinggalkan, maka rosak. Cumanya bila balik daripada peperangan Tabuk, maka Abdul Rahman bin Auf, dia dengan harta dia yang masih ada, dia beli semua kurma-kurma busuk tersebut. Itu Abdul Rahman bin Auf. Dia nak bantu sahabat-sahabat yang berjuang, yang berjihad bersama dengan Nabi. Maka Abdul Rahman bin Auf, dia beli semua kurma-kurma busuk tersebut. Dia beli bukan dengan harga murah, dia beli dengan harga lebih mahal daripada kurma yang elok, kerana nak membantu sahabat-sahabat Nabi yang pada waktu itu telah tanam kurma. Itu kisah lain. Bagaimana kita nampak Abdul Rahman bin Auf dengan harta dia, pada waktu itu dia bantu sahabat Nabi SAW. Dia beli. Maka dia beli kurma-kurma busuk tersebut, dan kemudian datang satu penyakit kepada satu kabilah yang berhampiran dengan Madinah.
Saya lupa nama kabilah tu apa. Lalu satu kabilah pada waktu itu mereka ditimpa penyakit misteri, dan tabib mereka maklumkan penyakit ini hanya boleh disembuhkan dengan kurma busuk je. Itu ubat dia. Maka di situ Abdul Rahman bin Auf tak rugi, dia dapat jual semula kurma-kurma busuk tersebut pada harga yang dia bayar, bahkan lebih. Namun di sini kita nampak tentera Islam bila nak pergi, bagaimana dengan kurma yang mereka tanam setahun, bagaimana dengan hasil tanaman yang mereka buat selama setahun. Adakah nak sayangkan harta ataupun nak bersama dengan Nabi? Maka pada waktu itu semua para sahabat bersama dengan Nabi, kecuali orang munafik, dan ada 3 orang sahabat yang bukan munafik yang tak bersama dengan Nabi, yang kita akan baca jika sempat pada pertemuan yang lain. Maka Nabi SAW galakkan para sahabat untuk bersedekah, para sahabat untuk menderma, sebab tentera ramai 30,000, kelengkapan tak cukup. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka pada kali ini banyak sahabat yang derma, yang sedekah untuk peperangan Tabuk mengikut kemampuan mereka. Uthman bin Affan telah sedekahkan pada waktu itu hampir 9,000 ekor unta. Uthman bin Affan seorang, dahsyat Uthman bin Affan, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau infakkan 9,000 ekor unta. Kita katalah 9,000 ekor unta kali dengan 5,000 ringgit. Pada waktu itu lebih kurang 45,000 pada waktu itu unta yang dia sedekahkan. Beliau sedekahkan juga 100 ekor kuda perang. Kuda perang. Kuda perang ni bukanlah macam kuda poni ataupun kuda yang mana lebih banyak makan daripada berjalan. Jalan 2-3 langkah makan. Kuda perang ni Allah sumpah demi kuda perang, nak tunjuk dahsyatnya kuda perang. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang ketika mana sedang berlari. Wal adiyat. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang? Sebab kuda perang ni dahsyat. Kalau kuda perang yang betul-betul, dia panah pun dia boleh elak. Panah pun dia boleh elak. Tombak dia boleh elak. Kecuali lah kalau banyak sangat maka dia kena juga. Tapi dia boleh elak. Dia boleh elak. Dia tak takut. Kuda biasa nampak musuh mungkin patah balik. Tapi kalau kuda perang, pada waktu itu dia akan terjun kepada musuh. Kuda perang dia boleh lompat pada waktu itu, lompatan yang jauh, seperti mana dalam perang Khandaq kita tengok. Walaupun parit yang Nabi SAW gali, berapa panjang parit Nabi? Sebentar saya cek balik. Parit Nabi SAW saya ada tulis. Dalam perang Khandaq, parit yang Nabi SAW gali, lebar dia 18.3 meter. Lebar dia 18.3 meter. Pada waktu tu dia punya kedalaman dia adalah lebih kurang 10 meter, 9.1. Dia punya panjang daripada satu tempat ke satu tempat lebih kurang 2.7 kilometer. Maka bayangkan 18.3 meter. Ada beberapa ekor kuda Quraisy yang berjaya seberang. Mereka berjaya seberang parit tersebut. Lalu ada beberapa ekor kuda Quraisy yang berjaya seberang, nak tunjukkan dahsyatnya pada waktu itu kuda perang. Maka Uthman bin Affan dia sedekahkan, diinfakkan 100 ekor kuda perang, yang mana harga dia mahal, bukan harga kuda biasa. Dan ini tidak termasuk dengan wang ringgit yang begitu banyak yang Uthman bin Affan sedekahkan. Sementara itu kata penulis buku, Abdul Rahman bin Auf telah bawa pada waktu itu 200 uqiyah. Uqiyah ni adalah nilai mata wang. Satu uqiyah bersamaan dengan 40. Lalu 40 kali dengan 200 dinar ataupun dirham. Abu Bakar dia bawa semua harta dia. Umar bin Khattab dia bawa separuh hartanya. Dan ada orang yang pada waktu itu dia hanya bawa secupak kurma dekat tangan, sebab itu dia yang dia mampu. Dia bawa secupak, dan itu pun yang didapat selepas dia bekerja dekat orang Yahudi. Dia kata, wahai Rasulullah, ini je gaji aku yang aku ada, segenggam kurma aku infakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang infak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Apakah sikap orang munafik? Sikap orang munafik Allah ceritakan dalam surah Taubah ayat 79,
sifat orang munafik, dia condemn. Nampak sahabat yang banyak sedekah, itulah dia nak menunjuklah tu, riak. Sedekah banyak-banyak. Nampak sahabat yang sikit sedekah, pada waktu tu dia condemn. Dah tahu sedikit kenapa nak sedekah, dah tahu miskin tak payah sedekah. Maka Allah ceritakan dalam surah Taubah ayat 79, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Firman Allah, orang munafik sentiasa mencela sebahagian daripada orang beriman mengenai sedekah mereka yang mereka berikan secara sukarela, dan mereka mencela pada waktu itu orang yang tak sedekah juga. Semua dia cela. Orang yang bagi banyak dia cela, orang yang bagi sedikit cela, orang yang tak bagi apa-apa dia cela. Fayaskharun, mereka mengejek-ngejek pemberian pada sahabat. Firman Allah, sakhirallahu minhum, Allah akan menghina mereka. Walahum azabun alim, dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Maka pengajaran untuk kita, orang yang suka mengomen tentang amalan orang lain, maka tak ada beza dia dengan orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kata mereka munafik. Orang munafik pada zaman Nabi, Al-Quran dah memang isytihar munafik. Idza ja'akal munafiqun, maka mereka dah memang munafik. Cumanya perangai itu ada, sikap itu ada. Orang tersebut bantu, maka kita kata riak. Orang tersebut tak bantu, maka kata tak buat kerja. Orang ni bantu sedikit, maka kata tak payah bantu. Semua tak kena. Tetapi persoalannya, apa yang pada waktu itu kita buat? Kalaulah tugas kita hanya hendak mengomen ataupun pada waktu itu nak mencerita tentang amalan orang lain. Sebab amalan manusia ini, malaikat pun tak tahu ikhlas ke tidak. Firman Allah di dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tugas malaikat dia hanya catat. Malaikat pun tak boleh tentukan amalan ini ikhlas ataupun tidak. Yang hanya tahu tentang ikhlas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ikhlas dikira sebagai sirrum min asrarillah, antara rahsia daripada sebahagian besar rahsia-rahsia Allah. Hanya Allah yang tahu manusia ni buat ikhlas ataupun tidak, menunjuk ataupun tidak. Maka kita belajar, jangan kita menjadi sikap orang-orang munafik yang pada waktu itu semua amalan orang kita nak menghukum ataupun kita nak berkata sesuatu. Kata penulis buku, ada daripada kalangan wanita yang pada waktu itu mereka hantar rantai dan cincin. Ada yang pada waktu itu membawa sedekah yang sekadar cukup di tangan. Maka pada waktu itu, kata penulis buku, semua para sahabat Nabi SAW bersedekah. Hanya orang munafik yang pada waktu itu tidak bersedekah, dan mereka hanya pada waktu itu mengejek sedekah para sahabat Nabi SAW. Maka walaupun dengan begitu banyak sedekah, tetap tak cukup. Kerana jumlah tentera yang ramai, maka setiap seorang tentera mereka perlu bergilir dengan 18 orang. Seorang menunggang, lagi 17 orang kena jalan kaki. Gilir orang kedua, dan kemudian pada waktu itu yang lain kena jalan kaki, sampailah ke Tabuk. Itulah keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka Nabi SAW telah lantik untuk menjaga Madinah sebagai pemangku Nabi. Ada sebahagian menyebut Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah adalah sahabat yang terkenal. Kalau dalam banyak peperangan, dia adalah bodyguard Nabi. Yang jaga Nabi dalam waktu perang adalah Muhammad bin Maslamah. Maka ada sebahagian riwayat menyebut Nabi lantik dia sebagai penjaga Madinah, sebagai timbalan Nabi dekat Madinah yang menguruskan Madinah. Ada yang mengatakan pada waktu itu adalah Siba' bin Urfutah. Siba' bin Urfutah ada sahabat yang terkenal juga. Maka itu pandangan yang kedua. Dan untuk menjaga keluarga baginda, ummahatul mukminin, anak cucu baginda, Nabi SAW suruh Ali bin Abi Talib untuk jaga. Sebab ini peperangan besar lawan Rom. Nabi tak tahu Nabi akan balik ataupun tidak. Maka Nabi tak benarkan Ali bin Abi Talib untuk ikut.
Maka kat sini Ali bin Abi Talib menangis, sedih dia, sebab ini peperangan besar dan dia memang terkenal dengan keberanian dia. Dia memang terkenal dengan ketangkasan dia dalam peperangan. Maka Ali bin Abi Talib pada waktu itu menangis. Maka dia minta izin dengan Nabi nak ikut juga. Maka Nabi SAW bersabda, adakah engkau tak suka engkau membantu aku, kerana kedudukan engkau adalah sama seperti kedudukan Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Harun adalah penolong kepada Nabi Musa. Sebenarnya engkau wahai Ali adalah penolong aku, cuma selepas daripada aku tidak ada Nabi. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib pada waktu itu redha dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata penulis buku, dah azan dah. Penulis buku punya kata-kata kita sambung bulan depan. Cuma bulan depan saya mungkin umrah saya rasa. Lalu mungkin nanti saya akan maklumkan pada Tuan Haji, ataupun saya rasa saya ada jadual pada Ahad tak silap. Lalu bulan kita cuba habiskan pada bulan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat sedikit sebanyak mengetahui tentang susah payah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, apa yang mereka perlu korbankan untuk agama ini tersebar, dan bagaimana banyaknya ancaman-ancaman yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Marilah sama-sama bila dengar azan nanti kita jawab azan dan doa selepas azan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha